بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير وفتح وافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para tetamu Allah, para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik pada pagi ini dapat bertemu lagi di dalam majlis ilmu. Bersyukur kita ke hadrat Allah masih lagi diberi kesempatan, diberi nikmat hidup oleh Allah yang tidak lain dan tidak bukan untuk kita gunakan waktu yang diberi oleh Allah untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah dan berusaha membuat segala yang diperintah oleh Allah. Jadi alhamdulillah Allah taala memilih kita menjadi penuntut ilmu. Oleh yang demikian perlulah kita berhati-hati dan berwaspada. Tidak bererti kita dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu itu satu jaminan yang kita akan selamat di hari kiamat besok. Selagi cara kita belajar, niat kita belajar tidak diperbetulkan, nescaya apa yang kita usahakan, mengorbankan masa dan sebagainya untuk duduk dalam majlis ilmu ini semuanya akan menjadi sia-sia saja. Sebab itu perlulah kita pastikan niat kita mengaji, niat kita mengaji, niat kita belajar, niat kita menghadiri majlis ilmu. Kita tanya diri kita, apa tujuan kita hadir majlis ilmu? Apa tujuan sebenarnya? Apa yang kita cari sebenarnya? Apa yang kita nak sebenarnya? Kalau dulu kita tak belajar, sekarang kita dah belajar, apa tujuan? Apa yang kita nak sebenarnya dengan kita belajar ni? Ramai orang yang bersungguh-sungguh mengaji tapi akhirnya tidak kesampaian. Ramai yang bersungguh-sungguh mengaji tapi tidak kesampaian. Kerana cara menuntut ilmu itu salah. Di antaranya dengan niat yang tidak baik. Hadir majlis ilmu dengan niat yang tak baik. Dengan niat keduniaan. Ingin dipuji, ingin dipandang, ingin dihormati. Ingin dihormati. Maka dengan sebab itu pastikan niat kita belajar ni betul. Kerana Allah akan memberi apa yang kita niatkan. Tidak semestinya amal yang zahirnya itu nampak ibadat, dia jadi ibadat, dia jadi akhirat dah. Seandainya amal ibadat yang kita buat dengan niat yang tidak baik, maka dia akan menjadi dunia. Kita kena ingat, dia jadi dunia, dia tak jadi akhirat. Sebaliknya, kadang-kadang perkara itu kita nampak macam dunia tapi menjadi akhirat. Contohnya mencari harta.
Pada zahirnya macam menuntut dunia, tapi apabila mencari harta tadi diniatkan untuk ibadat, menolong ibadat, membantu ibadat, mempermudahkan urusan ibadat, maka mencari harta tadi menjadi akhirat. Sebaliknya sembahyang kita, puasa kita, mengaji kita, mengajar kita, kalau niatnya niat yang dibangsakan kepada keduniaan, maka dia akan jadi dunia. Sebab tu kita kena hati-hati. Jadi ulama mengajarkan kita niat di dalam menuntut ilmu ni, di antaranya kita belajar kerana nak menjunjung perintah Allah. Kerana Allah mewajibkan kita belajar menuntut ilmu, khususnya fardu ain. Itu niat yang mesti ada dalam hati kita. Kita ni kena selalu tengok niat kita, sebab niat kita ni boleh berubah-ubah. Dulu awalnya niat belajar lain, bila sampai di pertengahan jalan niat kita dah berubah jadi lain. Kadang-kadang kita tak perasan. Dulu niatnya belajar nak mencari redha Allah, tapi dalam tak sedar lama kelamaan niat kita dah berubah nak menjadi redha, nak mencari redha makhluk. Kita nak orang redha dengan kita. Tu niat kita belajar nak redha makhluk, bukan nak redha Allah dah. Awal-awal dulu nak redha Allah, tapi lama kelamaan dia berubah menjadi nak mencari redha redha manusia, redha makhluk. Kena perhati selalu niat kita ni dalam apa jua jenis ibadah lah. Dalam apa jua jenis ibadah, sebab niat ni sangat penting, sangat-sangat penting. Selain daripada itu, niat yang wajib ada dalam hati kita sebagai orang yang belajar ni, nak beramal, nak mengamalkan. Mana apa yang aku belajar hari ni, yang aku tahu hari ni, aku nak amalkan. Apa yang baik-baik aku tahu hari ni, aku nak amalkan. Apa yang Allah bagi tahu pada kita hari ni, benda yang jahat-jahat, kita azam nak tinggalkan. Itu niat kita belajar. Kalau tak ada niat yang macam tu, mengajilah 30 tahun pun, mengajilah 30 tahun pun, mengajilah kitab tasawuf, mengajilah kitab tauhid, mengajilah kitab apa pun, takkan ada perubahan pada diri kita. Itu yang dikatakan sia-sia, buang masa. Apa yang kita korbankan, penat, lelah kita, belanja kita, masa kita, semua tu jadi sia-sia, jadi bayang-bayang. Kerana kita tak dapat mengambil manfaat daripada apa yang dah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhati baik-baik. Ilmu ni kalau kita tak amalkan, nanti dia akan jadi hujah atas diri kita di hari kiamat. Akan menjadi asbab kita akan diazab oleh Allah. Dalam keadaan kita jahil, kita diberi petunjuk oleh Allah, kita minta diberi petunjuk oleh Allah. Bila Allah dah bagi kita petunjuk, kita tinggalkan. Maknanya petunjuk tu ilmu lah. Jadi kita minta Allah memberi petunjuk, bila Allah bagi petunjuk, kita abaikan, kita tak nak amalkan. Itu sebab nanti menjadi azab atas diri kita. Dan kata ulama, nak beramal tanpa belajar pula, itu merupakan sesat yang paling besar sekali. Kesesatan yang paling besar sekali adalah beramal tanpa ilmu. Berilmu tanpa amal tu kesesatan dah. Berilmu, belajar tapi tak beramal, itu satu kesesatan dah. Tapi nak beramal tanpa ilmu pula, lebih besar kesesatan dia, lebih besar kecelakaan dia. Jadi jangan kita rasa seronok, jangan berasa aman dalam diri kita, berasa sentosa diri kita ni daripada kemurkaan Allah, mentang-mentang kita dah belajar. Merasa aman diri kita ni daripada kemurkaan Allah, itu satu sifat kecelaan. Satu sifat kecelaan dalam hati kita, kita berasa aku ni selamat daripada kemurkaan Allah, aku tak dimurkai oleh Allah, aku tidak dibenci oleh Allah. Ini sifat mazmumah, sifat yang apabila ada dalam hati kita sifat macam ni, aman, al-aman,
yakni berasa aman sentosa daripada kemurkaan Allah ini, kalau ada dalam hati kita, kita tak akan rasa bersalah dengan dosa yang kita buat. Kita akan selesa dengan dosa yang kita buat. Kita akan bangga dengan dosa yang kita buat. Sebab tu sifat al-aman ni bila ada dalam hati kita, dia akan merosakkan kita. Dia tak akan ada usaha nak baiki. Dia tak akan ada rasa bersalah dengan, maknanya pelanggaran undang-undang Allah tu, dia tak akan rasa bersalah. Sebab dia berasa aku selamat daripada kebencian Allah. Sebab tu tengok balik niat kita beribadat nak apa sebenar. Nak Allah redha ke nak Allah benci? Kalau niat kita nak Allah benci, tinggalkan segala jenis ibadat. Tinggalkan segala jenis ibadat. Sebab niat kita nak beribadat, nak belajar supaya kita boleh beribadat dengan betul, nakkan redha Allah. Nak Allah redha kita, nak Allah seronok dengan kita, nak Allah sayang kita, nak Allah suka dengan kita. Tapi kalau kita tak mau benda-benda yang macam tadi tu, tak nak Allah redha, tak nak Allah ampunkan kita, tak nak Allah kasih kepada, tinggalkan ibadat. Untuk apa ibadat? Untuk apa kita mengaji kalau yang kita nak cari kebencian Allah? Untuk apa kita mengaji kalau yang kita nak cari kebencian Allah? Jadi buang masa tak kita mengaji? Buang masa kita. Baik duduk ikut kehendak hawa nafsu kita, tak payah semayang, tak payah mengaji, tak payah peduli apa-apa, sudah tentu kebencian Allah tu kita akan dapat. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh belajar mengaji tapi tidak mahu mengamalkan, ataupun kita rela amalan kita ditolak, dibinasakan oleh Allah, apa faedah kita mengaji? Adakah kita tak waras? Adakah kita tak berakal? Lepas tu kita kena selalu tanya diri kita ni, nafsu kita yang jahat ni kena tanya, kau nak apa sebenarnya? Kau nak apa sebenarnya? Yang kau datang belajar ni, kau nak apa? Tanya nafsu kita, diri kita sendiri, kau nak apa sebenarnya? Kena selalu tanya diri kita. Imam Ghazali ingatkan kita dalam menuntut ilmu ni terlalu banyak tipu daya dia, banyak tipu daya dia. Jangan kita ingat kita dah belajar ni kita selamat. Dah, belum tentu tuan-tuan. Belum tentu lagi. Tak payah ceritalah yang tak belajar dah. Yang belajar ni pun belum tentu selamat lagi kalau caranya salah. Kerana orang yang dikatakan penuntut ilmu yang mulia ni, yang dimuliakan oleh Allah ni, penuntut ilmu yang niatnya betul dan dia beramal dengan ilmu, baru ada kemuliaan, baru ada perbezaan dengan orang yang tak menuntut ilmu. Tapi kalau kita menuntut ilmu pagi, petang, siang, malam, tapi tak ada perubahan pun, kita tak usaha, tak nak, tahu-tahu dah tapi tak nak buat, tak nak usaha, tak nak cuba. Allah tahu yang kita tak nak cuba mengamalkan benda-benda yang baik yang kita dah tahu tu. Sama je, 2 kali 5 je, tak ada kemuliaan pun. Jangan kita perasan kita mulia sebab kita belajar. Sebab tu ada kala orang belajar dosa ni lebih besar daripada orang tak belajar lagi. Apabila dia belajar, dia merasa sombong dengan diri dia. Konon-kononnya bila dia belajar dia dah baik dah. Dah, belum tentu tuan-tuan. Sebab itulah pakak-pakak beringat itu. Sebab mati dia datang tiba-tiba. Dia tak nanti kita berubah. Kita kena berubah cepat-cepat sebelum datangnya mati. Imam Ghazali kata kena ingat mati banyak-banyak. Kita ni, jenis kita ni, jenis saya ni, jenis kita ni kena ingat dosa banyak-banyak, ingat azab Allah banyak-banyak, ingat mati banyak-banyak, ingat mati terkejut selalu. Ingat mati tu bagus dah, tapi yang terlebih bagus ingat mati terkejut, mati tiba-tiba. Itu lebih memberi kesan. Di antara cara dan kaedah yang ulama pesan untuk melembutkan hati kita yang keras ni. Hati kita ni keras tuan-tuan. Kita tak suka dengan nasihat, tak boleh terima teguran, tak nak mengaku kesilapan, suka mencari dosa orang. Tu sifat keras hati kita. Jadi keras hati ni bala. Keras hati ni bala yang akan mencelakakan kita besok. Memang sekarang kita tak rasa lagi dia punya bala dia. Tapi kalau kita tak berubah daripada sekarang, tak usaha ubah hati kita yang keras tu, tunggu
nanti akibat dia apa. Sebab nafsu, kata Imam Ghazali, dia jahil daripada akibat. Nafsu dia jahil daripada akibat, dia tak tahu kesudahan, dia tak nak ambil peduli tentang kesudahan. Dia akan ikut kehendak dan kemahuan dia, asalkan dia puas hati, akan dia seronok, asalkan dia seronok, itu yang dicari, itu nafsu. Hujung jatuh dia azab ataupun tidak, dia tak peduli, dia tak nak ambil tahu tentang benda tu, itu nafsu. Jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu ni, merupakan satu tuah untuk diri kita, bukan suatu perkara yang menjadi asbab kita dibala oleh Allah besok. Jadi hati-hati, jangan seronok, jangan seronok sangat, insya-Allah. Itu orang panggil pesanan lah. Sebab hari ni kuliah saya yang terakhir kat sini. Minggu depan saya tak datang dah, boleh jadi tak datang terus dah. Tak mustahil. Tadi saya kata mati bila-bila je. Mudah-mudahan kalian ingat benda tu, kita pesan untuk diri saya sendirilah khususnya. Boleh jadi yalah, boleh jadi ini kelas kita yang terakhir, saya lah terakhir di sini, mana kita tahu. Mati tu datang tiba-tiba, tak semestinya sihat tak mati. Kena ingat mati selalu. Baik, muka surat berapa dah? 51. La haula wala quwwata illa billah. Huraian sifat yang ketujuh. Ta'alluq yang kedua. Baik. Muka surat 51. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darini amin ya rabbal alamin. Baik, ta'alluq yang kedua bagi sifat qudrat, sifat perkuasa, sifat perkuasa Allah. Kita dah maklum sifat qudrat ni sifat yang wajib ada pada Allah. Bukan kita mewajibkan Allah tu bersifat qudrat, bukan. Bukan maksud wajib di sini wajib syarak. Wajib syarak ni makna satu perintah daripada Allah untuk kita mukallaf, itu wajib syarak. Macam wajib semayang, wajib puasa. Ada pun yang disebut wajib dalam kitab tauhid ni wajib akli. Makna akal kita memutuskan perkara itu mesti. Itu maksud wajib akli. Bukan kita mewajibkan Allah itu bersifat qudrat, bukan. Bukan kita yang mewajibkan Allah itu bersifat qudrat, dah. Allah dah memang sedia kala bersifat qudrat. Akal kita ni akal kita ni akal kita yang warah ni menentukan, memutuskan Allah itu mestilah berkuasa. Tuhan itu wajib berkuasa. Akal kita yang warah ni tak boleh terima, tak boleh percaya seandainya dikatakan yang bernama Tuhan itu lemah. Akal tak boleh terima. Maksud itu wajib akli. Bukan kita mewajibkan Allah itu seperti wajib sembahyang tu, bukan. Baik, jadi akal kita menghukumkan Allah mesti bersifat qudrat ataupun melayunya berkuasa. Peranan dia apa? Secara umum. Secara umum sifat qudrat, berkuasa ni peranan dia apa? Menjadikan, meniadakan ataupun mengubah-ubah sesuatu. Mengubah-ubah sesuatu yang boleh ingat tu. Qudrat peranan dia mengubah-ubah sesuatu yang boleh berubah. Yang boleh berubah ni apa? Perkara mungkin ataupun makhluk ataupun benda baharu. Bila sebut makhluk, mungkin, benda baharu, perkara wajib tak masuk, perkara mustahil pun tak masuk, kerana perkara wajib perkara yang tidak boleh berubah. Betul tak? Perkara yang wajib perkara yang tak boleh berubah, malah dia merupakan suatu perkara yang mesti sedia kala ada dan kekal ada selama-lamanya. Tak boleh berubah dah sampai bila-bila. Itu perkara wajib. Begitulah juga perkara
mustahil. Perkara mustahil tak boleh berubah. Perkara yang mesti tiada semata-mata dan mesti tiada selama-lamanya, itu mustahil. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Kalau boleh berubah, itu namanya harus. Faham baik-baik? Bila sebut boleh berubah, dia benda harus. Tapi kalau tak boleh berubah, dia ada dua. Satu wajib, satu mustahil. Yang boleh berubah hanya satu sahaja, perkara mungkin, perkara harus, ataupun dipanggil benda baharu, ataupun dipanggil alam. Alam apa maksud alam? Ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah tu alam. Maka dia boleh berubah. Kalau sebut alam, dia boleh berubah. Sebab tu sifat kita ni berubah-ubah. Kadang baik, kadang jahat, kadang taat, kadang maksiat, sebab kita alam. Jadi ta'alluq yang pertama dulu dah dihuraikan, iaitu ta'alluq suluhi qadim. Suluhi maknanya patut bagi Allah, qadim maknanya sedia kala lagi. Yakni patut bagi Allah sedia kala lagi menciptakan sesuatu atau membinasakan sesuatu. Sedia kala lagi layak bagi Allah nak menciptakan, nak membinasakan. Layak bagi Allah. Kenapa layak bagi Allah mengadakan, meniadakan pada sedia kala lagi? Kerana pada sedia kala lagi Allah telah pun bersifat dengan kuasa tadi. Contoh, kita ada kemampuan, kita ada duit, mana patut bagi kita sekarang ni nak buat apa-apa pun dengan duit kita tu. Kerana dah ada kelayakan tu pada diri kita. Kemampuan tu dah ada. Nak buat, tak nak buat, terserah. Maknanya boleh. Patut layak. Patut layak boleh, itulah yang dinamakan suluhi. Jadi Allah telah bersifat dengan kuasa sedia kala lagi, maka patut bagi Allah nak buat apa sahaja, nak menciptakan, nak membinasakan apa sahaja sedia kala lagi, patut bagi Allah, layak bagi Allah, boleh bagi Allah, harus bagi Allah berbuat demikian. Boleh faham situ? Itu suluhi qadim. Jadi hari ini ta'alluq yang kedua, iaitu tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni, tanjizi tu maknanya lulus. Tunai, tertunai, jadi dah, lulus dah, buat dah, tu tunai. Contoh, kita ada duit tadi RM10, kita pergi beli je goreng pisang tu, beli je goreng pisang tu, maknanya dah lulus dah pembelian tu, dah tertunai dah pembelian tu. Tadi dalam poket tadi patut saja beli, tak beli lagi, cuma patut beli RM10 dalam poket. Patut tak nak beli goreng pisang? Patut tak? Patut. Dah beli ke belum? Belum. Patut. Patut ni suluhi namanya. Kita pergi je kedai, beli saja, tertunai saja pembelian tu, namanya tanjizi. Lulus dah beli. Bukan patut beli, dah beli dah. Hadis maknanya baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Jadi bila dikawinkan, dikapurkan perkataan tanjizi dengan hadis, maknanya tertunai baharu. Ataupun pusingkan, baharu tertunai, baru jadi, baru berlaku. Itu makna tanjizi hadis. Contoh, kita sekarang ni hidup lagi, harus bagi Allah mematikan saya, harus Allah cabut nyawa saya, tapi sekarang tak berlaku lagi. Contohnya bila Allah kehendak, contohnya pukul 10.15 sekarang Allah cabut nyawa saya, sekarang ni duduk dalam keharusan lagi, kepatutan lagi. Tepat dia 10.15 kan contoh, Allah pun hantarlah malaikat maut. Dia pun cabut nyawa saya. Bila berlaku pencabutan nyawa saya tadi, namanya tanjizi hadis. Maknanya baru Allah ciptakan kematian saya dah. Boleh faham? Tu tanjizi hadis, baru Allah jadikan perbuatan cabut nyawa tadi. Adapun sekarang harus saja, patut saja Allah cabut nyawa saya. Kalau mulut saya ni jahat, patut Allah bisukan.
Patut Allah bisukan. Bila saya suka cakap benda haram, benda jahat-jahat, patut Allah Ta'ala bisukan serta-merta. Tapi Allah tak buat gitu, sebab Allah nak bagi peluang supaya gunakan lidah dengan baik-baik. Kita kena ingat selalu macam tu. Bila kita buat maksiat, Allah Maha Kuasa turunkan azab serta merta. Boleh tak menjadi kesusahan, kepayahan pada Allah. Tapi Allah tak kehendak demikian. Sebab apa? Itu keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya gunakan kesempatan tu bertaubat kembali kepada Allah dan gunakan lidah tu dengan yang lebih baik. Apa yang kita nak katakan, kalau lepas kita cakap je benda jahat, benda haram, Allah bisukan kita, boleh tak lagi kita nak gunakan lidah untuk ibadat? Tak boleh dah. Nampak tak? Tak boleh lah nak ibadat dengan lidah macam mana, dah bisu. Faham? Begitulah seterusnya. Tapi Allah Maha Kuasa, cakap benda jahat aja Allah pun bisukan. Tanjizi hadis, baru Allah ciptakan bisu tu pada diri kita. Allah binasakan sifat penutur kita sampai tak boleh kata apa dah. Sia-sialah kita, malanglah kita, rugilah kita, kerana dah tak boleh gunakan nikmat itu kepada ibadat. Sebab waktu Allah bagi kita gunakan dengan benda salah. Begitulah hati kita, nikmat Allah bagi. Walaupun kita ni diberi pinjam oleh Allah akan hati, apa supaya apa Allah bagi kita ni hati? Simpan benda baik. Tapi kita simpan benda kotor, benda jahat, benda jijik, benda maksiat. Boleh tak Allah nak butakan terus hati kita? Boleh, sehingga tak terlintas nak buat kebaikan. Allah Maha Kuasa buat. Allah Maha Kuasa teruskan buta hati kita, matikan hati kita serta merta. Allah Maha Kuasa berpaling iman kita, tak ada masalah. Allah tutup serapat-rapatnya. Tapi Allah tak nak buat macam tu. Allah nak bagi peluang bersihkan hati tu. Jangan seronok dengan kotor tu, buang. Sebab Allah Maha Kuasa nak butakan, nak matikan, nak palingkan hati kita. Jangan main-main. Jangan ingat kita kuat, jangan ingat kita hebat, jangan ingat kita kuasa. Tak apa kita kuasa. Tunggu. Jangan sampai kata Imam Ghazali, kita ni jangan leka dan jangan terpedaya dengan sifat-sifat lemah lembut Allah atas diri kita itu. Maksudnya apa? Jangan bersenang-senang dengan sifat tu. Pengasih, penyayang, pemurah, lemah lembut. Jangan lupa Allah tu juga bersifat dengan kekerasan. Jangan lupa. Kalau dizohirkan kekerasan dia pada kita, makan tak habis kita. Makan tak habis kita. Kalau Allah zohirkan sifat kekerasan daripada kita, makan tak habis kita. Kena ingat yang tu. Jangan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kuasa bagi taufik. Ya, memang betul. Tapi Allah Ta'ala tu juga Maha Kuasa menyesatkan siapa yang dia nak. Betul? Hari ni kita kuat semayang, kuat ibadat, besok jadi kafir, tak jadi masalah. Sebab tu Imam Ghazali pesan, jangan seronok. Kalau kita seronok dengan nikmat-nikmat Allah ni, kita jadi leka, lupa lalai. Jangan seronok jadi umat Islam. Jangan seronok sangat jadi umat Islam sehingga kita tak pedulikan Islam tu. Jangan seronok kita ni diberi iman sehingga kita tak perhatikan keimanan kita tu betul ataupun salah. Jangan seronok maksudnya. Itu sifat Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, sifat dia begitu, seharusnya ada rasa takut dalam hati. Sebab tu kenal Tuhan tu wajib. Daripada kenal tu akan menimbulkan rasa takut. Takutlah kalau Allah tu begitu. Allah boleh buat apa saja atas diri kita, bila-bila masa saja. Patutnya kita takut. Ya Allah, janganlah ya Allah. Kita ni berkehendak kepada Allah, sentiasa berhajat. Apa yang baik-baik yang ada pada kita ni harap Allah kekalkan. Tu sifat harap kita, pergantungan kita kepada Allah. Dan benda-benda jahat, benda-benda tak baik, benda-benda tak elok yang tak sampai lagi kepada kita, kita harap Allah jauhkan.
Padahal Allah boleh sampaikan semua tu pada diri kita. Itu pergantungan kita kepada Allah. Ni tanjizi hadis, iaitu apa? Meluluskan pekerjaan. Meluluskan pekerjaan dengan makna ataupun mudah kita nak faham, menciptakan sesuatu tu. Bila Allah menciptakan sesuatu tu, tak kisah baik buruk. Kita dah belajar dulu. Iradat belum, tapi dulu dah belajar sebelum ni. Sebelum ni dah belajar dah iradat tu. Sifat kehendak Allah. Sifat kehendak Allah tu menentukan sesuatu. Perkara mungkin juga. Jadi mengadakan mungkin dan beri ada. Bila Allah menciptakan sesuatu yang Allah nak tu, bila Allah ciptakan apa yang dia nak tu, namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Allah baru jadikan. Maksudnya tanjizi hadis ni Allah baru ciptakan, Allah baru buat, Allah baru wujudkan benda tu, sama ada baik ataupun yang tidak baik. Kita dah belajar iradat di sisi akidah kita ada sunnah wal jamaah, buruk baik, taat maksiat, iman kufur, itu semata-mata dengan kehendak Allah. Bukan seperti Mu'tazilah, bukan. Kita ahli sunnah, buruk baik, taat maksiat, zahir batin, apa sahaja yang berlaku, besar kecil, zahir gaib, semuanya itu semata-mata dengan kehendak Allah yang penuh hikmah. Kenapa Allah Ta'ala kehendak jadikan benda begitu dan begini? Sesungguhnya Allah saja yang maha mengetahui. Tugasan kita sebagai hamba wajib sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kerana ilmu kita ni sedikit. Kita tak tahu, ilmu kita tak seperti ilmu Allah yang maha luas, maha meliputi tu. Kita tahu benda sikit-sikit. Yang zahir ni pun banyak lagi kita tak tahu. Jangan kata yang zahir yang jauh-jauh ni, yang zahir yang ada pada tubuh kita pun kita tak kenal lagi. Betul? Apatah lagi benda yang Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat jahil kita ni. Jahil yang tersangat-sangat jahil. Selagi kita tak nak terima hakikat diri kita siapa, selagi tu kita akan melawan Allah. Selagi kita tak terima hakikat diri kita ni siapa, selagi tu kita akan tak boleh terima apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Tapi mana-mana hamba yang mengenal dirinya dan mengaku diri dia siapa, dan mengaku Allah itu adalah Tuhan dia, pemilik dia, pentadbir dia, insya-Allah dia akan menjadi hamba yang senantiasa berlapang dada dengan apa yang Allah aturkan dalam kehidupan dia. Dan dia sentiasa bersangka baik kepada Allah. Dalam dirinya akan ada rasa takut dengan Allah, dan dalam hatinya juga ada rasa sayang dengan Allah. Tu beza. Kalau dengan benda-benda yang menakutkan dalam dunia ni, makhluk, kita takut dengan dia dan kita benci dengan dia. Itu makhluk. Takut dengan harimau tu, takut dengan harimau, gerun dengan harimau, dan kita benci dengan dia. Tapi dengan Allah dah, takut dengan Allah tapi sayang kepada Allah. Gitu. Kenapa sayang pula? Sebab dia tolong kita. Daripada dalam perut dia tolong kita. Sampailah ke saat ini kita ditolong oleh Allah. Tak pernah sesaat pun Allah terlupa kepada kita. Tak pernah sesaat pun Allah lupakan kita. Punya banyak pertolongan Allah. Tapi kita ni jenis bangsa manusia yang melupakan Tuhan. Kita merasa macam Tuhan tak pernah buat baik dengan kita. Padahal tak putus-putus duduk dalam pertolongan Allah. Baru Allah uji dengan sikit saja, kita dah merasakan macam Allah tu buat zalim dengan diri kita. Jahatnya kita ni. Jenayahnya kita ni. Tak payahlah nak berasa kita ni hamba yang baik dah. Kita ni hamba yang banyak khianat dengan Allah. Baru Allah uji dengan kesusahan sikit je, berasa macam Allah naik kita seumur hidup. Wal'iyadzabillah. Kita memang jenis manusia yang melupakan kebaikan. Bukan kata kebaikan Tuhan, kebaikan sama makhluk pun kita lupakan.
Kita selalu nak cari kesilapan, selalu nak mencari kesalahan, padahal yang baiknya lebih banyak daripada yang tidak baik. Tu masalah hati. Sebenarnya tu masalah hati kita, bukan masalah lain. Masalah hati kita, kena rawat hati kita cepat-cepat. Kalau hati yang baik, dia akan abaikan yang jahat, dia akan tengok yang baik. Itu hati yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, kita akan suka cari yang jahat tadi dan melupakan yang baik-baik yang jauh lebih banyak daripada yang jahat-jahat. Tanyalah diri kita. Kita sendiri tahu hati kita bagaimana. Lepas tu bila dah jawab, dah tahu jawapan, bertindaklah. Allah bagi akal. Kalau dah tahu duduk dalam benda tak baik, benda kotor, adakah kita nak duduk situ selamanya ataupun nak selamatkan diri? Allah dah bagi kita akal, waras. Yang mana satu menyelamatkan kita, yang mana satu mencelakakan kita. Fikir lain kita gila. Kalau kita gila, kita buat tak kisah walaupun kita duduk tempat kotor. Gila, tak waras. Tapi kalau waras tahu, ni kotor ni tak baik tempat ni tak bagus tempat ni, aku kena lari ni. Patut itu kalau waras. Kalau gila, dia tak peduli. Sebab tu Allah sindir kita dalam Quran ni, afala ta'qilun, kau tak berakal ke? Kalau mudah bahasa kita lah, kau tak berakal ke? Kau gila ke? Seolah-olahnya macam tu. Kita gila ke? Tanya diri kita lah. Tanya diri kita. Tak payah tunggu orang tanya kita kau gila ke tidak, tak payah. Kita tanya diri kita balik, aku ni gila ke waras? Tanya diri kita, aku ni gila ke waras? Nak Allah redha, tapi buat benda yang Allah tak redha. Aku ni gila ke waras? Tanya. Siapa belum pernah tanya lagi? Siapa belum pernah tanya? Tanya. Tanya diri kita, aku ni gila ke waras? Aku nak redha Allah ke nak kebencian Allah? Nak redha Allah. Tapi kenapa aku suka buat benda yang Allah tak redha? Gila ke waras aku ni? Tanya. Sungguh ingat main-main Ingat si main-main ke? Saya bukan cakap main-main. Tanya. Tapi ada orang takut nak tanya. Takut zahir kebodohan gitu. Takut zahir kejahatan gitu. Tak nak terima kejahatan gitu. Tu sifat masalah hati ni. Kalau dah mati, kalau dah kelahu, payah, dia tak boleh terima. Buat dosa pun ngaku tak buat dosa. Lupa kepada Allah pun, aku ingat kepada Allah. Dalam hati banyak dosa maksiat, hati aku bersih. Ni masalah. Tu yang kita takut tu. Tak ada seorang pun yang boleh buka dan pulihkan hati kita kecuali Allah saja. Sebab tu jangan senang, kena takut. Ya Allah, hati kita mati ni memang tertutup dah segala kebaikan. Buatlah apa? Mengajilah dengan siapa pun. Mengajilah dengan malaikat Jibril pun. Takkan jadi apa pada kita bila Allah kunci dan tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup pandangan kita dari melihat kebaikan. Allah tutup telinga kita daripada nak mendengar nasihat yang baik-baik. Allah tutup hati kita daripada terima ilmu yang baik-baik. Habis ceritalah. Celakalah jawabnya hidup kita. Sia-sia dah. Kita ingat kita ni mati, tuan-tuan. Kalau kita tak mati, buatlah sesuka kehendak kita atas dunia. Kalau kita tak mati, kita ingat kita mati, kita tak kuat, kita lemah, kita dhaif. Banyak kali Allah ingatkan kita yang kita ni lemah. Banyak kali Allah ingatkan yang kita ni Allah bagi kita sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, sakit kaki. Tak tahan ya Allah, adui. Kita lemah tapi tak nak ngaku lemah tu. Ni yang pelik kita ni. Tak nak ngaku tu. Berasa hebat lagi, berasa kuat lagi, tak peduli. Allah kata apa? Ada aku kisah. Tapi ngadui. Ngadui bila nak baik. Ngadui pula tu. Tu tadi kata gila ke waras? Kalau hebat tak ada adui-adui. Kalau hebat tak ada keluh kesah.
Ni barulah uji kita dengan masalah, belum uji dengan api. Baru Allah tuangkan ujian bala atas diri kita, masalah, keluh kesah dah kita, belum dituangkan api lagi, belum dituangkan api dalam mulut kita lagi. Kita kena ingat selalu. Sebab tu tadi kita pesan, ulama pesan, kita ni jenis nafsu kita ni kena ingat azab Allah berapa banyak. Kita jangan khayal dengan ibadat kita tanpa menghuraikan dosa dan tanpa menghiraukan dosa dan maksiat kita. Imam Ghazali kata, kita peringkat orang awam ni, kita ni seronok buat ibadat, tapi kita tak peduli dengan dosa yang kita buat. Kita seronok dengan mengaji kita, seronok dengan mengajar kita, seronok dengan baca Quran kita, seronok dengan puasa kita, seronok dengan tarawih kita, seronok dengan witir kita. Tapi dosa yang besar-besar ni tadi, kita buat tak peduli. Tahu tak kita sedang kena tipu? Tahu tak kita sedang dipermain-mainkan oleh syaitan? Kita berasa seronok dengan ibadat kita, tapi sebenarnya kita sedang dibenci oleh Allah. Imam Ghazali pesan, Imam Ghazali bagi tahu supaya kita sedar, jangan sedar duduk. Dia kata peringkat kita orang awam ni, kita akan bersibuk memperbanyakkan ibadat. Dengar ibadat je nak buat, dengar ibadat je nak buat. Sedekah subuh buat, sedekah apa buat, sedekah Jumaat buat, wakaf sini sana buat. Bagus, tapi malangnya kita lupakan dosa-dosa besar kita ni, dosa hati kita ni, kita tak peduli kan. Konon-kononnya kita akan selamat dengan ibadat yang kita buat ni. Dah, tidak, sekali-kali tidak, kita takkan selamat. Syarat nak selamat ni, kena kasih cuci sebersih-bersihnya. Barulah sekecil apa pun amalan zahir yang kita buat ni akan dapat lihat kebaikannya besok di hari kiamat. Tapi kalau selagi ni kita tak cuci, ada hasad, dengki, dendam, sangka jahat, lidah suka mengumpat, mengadu domba, jangan haraplah tuan-tuan. Tuan-tuan wakafkanlah sekalian harta tuan-tuan. Tuan-tuan takkan dapat apa pun. Percayalah. Percayalah. Tuan-tuan takkan dapat apa dengan segala kebaikan yang tuan-tuan buat selagi ni tak dibersihkan sebersih-bersih. Percayalah. Bukan saya yang cakap, ini kalam ulama. Kalam ulama. Imam Ghazali kata. Ni kalau kita tak ngaji, kalau Imam Ghazali tak pesan, kita tak tahu. Kita berasa, aku dah mengaji, aku dah semayang, aku dah tutup aurat, aku dah okey dah. Lupa ni yang dalam ni. Ini yang menjahanamkan, mencelakakan segala amal soleh yang kita buat ni. Setan duk tepuk tangan. Bagus, bagus. Teruskan, teruskan. Kita pun terus buat ibadat tanpa berasa takut dengan dosa yang kita buat. Ingat tuan-tuan. Ni selagi saya hidup ni, maknanya boleh cakap, boleh pesanlah khusus untuk diri saya dan anak bini saya. Saya tak nak nanti dipersalahkan. Ingat, jangan kita rasa seronok dengan semayang kita, mentang-mentang kita semayang tak tinggal, semayang awal waktu. Ingat kita selamat dah. Selagi ada dalam hati kita hasad dengki tu, jangan haraplah tuan-tuan. Kena tipu. Kita ni diperbodoh-bodohkan oleh setan tiap hari. Dia ngaji tasawuf ni nak mengajak kita supaya menjadi hamba yang sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Dia bukan nak mengajar kita supaya menjadi hamba yang rasa senang dengan Allah dah. Tu ilmu tasawuf nak ajar kita supaya hati kita sentiasa rasa takut, gerun, risau, bimbang dengan ibadat, dengan akhirat. Bukan ilmu tasawuf ni nak mengajak kita supaya jadi orang yang bersifat aman tadi. Beres, tak ada masalah, aku amal banyak dah. Buat masjid berapa buah dah. Dia tak ada masalah lah kalau dengki-dengki lebih kurang, ngumpat-ngumpat lebih kurang. Tak apa, 20 buah masjid aku buat dah. Apa ada masalah? Kau ingat apa? Nabi bagi tahu dah. Dengki tu dihapuskan semua jenis ibadat. Semua jenis ibadat, haji tak haji, umrah tak umrah, wakaf tak wakaf, sapu licin habis semua. Nabi tak bohong, Nabi cakap sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tak percaya, tunggulah nanti jawapan dia. Barulah nanti jadi macam orang kafir yang Allah Ta'ala hikayatkan dalam Quran tu. Benarlah apa yang Muhammad kata dulu. Tapi dah terlambat.
Benarlah apa yang Muhammad kata dulu. Sebab apa dia kata benar? Dah rasa azabnya sendiri. Kita nak tunggu macam tu, kita nak jadi macam tu juga. Dah kena bakar, besok baru kata betul lah apa yang ulama pesan dulu. Terlambat dah tuan-tuan, jadi harang lah kita. Sebelum jadi harang, baik kita beringat. Pakat-pakat beringat. Pakat-pakat beringat. Tanjizi hadis, meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau beriadakan mungkin ini. Inilah ta'alluq qudrat atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Atas jalan ringkas, sifat qudrat Allah Ta'ala ni dua lah. Ta'alluqnya secara umum, iaitu apa? Pada sedia kala lagi harus bagi Allah mengadakan, meniadakan, harus bagi Allah menciptakan, membinasakan sedia kala lagi, harus bagi Allah Ta'ala mengubah sesuatu daripada perkara mungkin sedia kala lagi, kerana dia telah memiliki sifat kekuasaan sedia kala lagi. Harus bagi Allah, tapi benda tak berlaku lagi, cuma cerita harus sahaja. Kemudian tanjizi hadis, yakni Allah meluluskan, Allah menjadikan, Allah menciptakan apa-apa yang dia kehendak tu. Baru Allah ciptakan, baru Allah jadikan, baru Allah binasakan. Itu maksudnya. Yang hidup dimatikan, yang mati, yang tak ada dijadikan. Itu tanjizi hadis. Kemudian ada pun atas jalan tafsil, ada pun atas jalan tafsil, atas jalan huraian, perincian sifat kudrat ni, iaitu ada 8 ta'alluq, ada 8 ta'alluq dia. Peranan ta'alluq tu peranan urusan. Iaitu 8, mana? 2 ta'alluq yang telah tersebut. Yang 2 tu dah masuklah dalam 8 tu. Jadi tinggal 6 lagi. Jadi semua ada 8. Tolak 2 tadi, suluhi qadim dan tanjizi hadis, tolak 2, tinggallah 6 lagi. Ketiga, makna daripada 8. Ketiga daripada 8, ta'alluq qabdah namanya, yakni dalam genggaman qudrat. Ta'alluq qabdah ni dengan makna dalam genggaman, dalam urusan, dalam pentadbiran, dalam penaklukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila yang dikatakan ta'alluq qabdah ni, iaitu mungkin. Bila sebut mungkin tu masuklah diri kita masuk diri kita dan masuk apa yang ada pada diri kita. Masuklah diri kita dan masuklah apa yang sedang diberi oleh Allah pada diri kita ni. Kita ada apa? Ada nyawa, ada tubuh, ada roh, ada sihat, ada kaya, ada harta, ada bini, ada laki, ada anak-anak, ada apa lagi? Semua tu masuk dalam mungkin lah tu. Jangan kita ingat ada kita je, tapi yang lain-lain tu tak ingat pula dah. Segala-gala yang kita ada sekarang ni, yang Allah dah bagi kita sekarang ni apa? Sampai tak tersebut punya banyak. Kita tak sebut lagi limpa hati perut. Betul tak? Ke siapa bagi? Buat sendiri. Bergerak diam, siapa punya? Dah kuat ke? Hebat? Tapi macam hebat je. Perasan kita ni perasan tak habis mentang-mentang boleh berjalan, kuat lah konon. Tunggu Allah lumpuhkan kita serta-merta baru tahu. Mentang-mentang boleh bercakap konon kuat lah. Tu yang cakap benda haram tak kisah no. Ingat, jaga kita semua ni. Kita tak mati dah, tak lama lagi. Kita dah ada tepi lubang kubur ni, nak kena tolak je ni. Janganlah macam tu Ustaz. Pasal takut mati ke mana pun, telanlah pi laba pun. Takut tak ada persiapan, bukan takut mati. Takut mati amal Allah tak terima. Tapi atas dunia syok beramang. Berasa soleh solehah dah. Tengok orang maksiat geling-geling dah kepala kita. Apa nak jadi apa-apa ni. Rupa kita lagi teruk daripada tu lagi, tak perasan. Ngaji tasawuf. Jangan tak ngaji tasawuf ni, ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf
supaya boleh cuci hati kita ni yang banyak najis, mughallazah, lebih daripada teruk, lebih daripada najis mughallazah lagi. Najis anjing babi tu cuci dengan air tanah suci dah, jadi suci dah. Daging anjing babi, berak babi nak biar nampak hina, kotor. Berak babi, kencing babi berak kencing anjing tu, dia akan jadi suci bila kita basuh dengan air lumpur, dengan air mutak. Betul? Pihak ni dosa besar dalam hati kita ni, hasad, dengki, dendam, riak, ujub, takabur ni, telanlah air lumpur bertong-tong pun dia takkan suci, tuan-tuan. Jadi mana lebih berat dosa ni? Dosa ni lebih jijik daripada dosa anjing babi lagi ni yang dalam hati kita. Tapi kita nampak anjing babi bukan main kita lari. Lagi. Najis. Ni dalam ni. Najis. Ni dalam ni lagi babi tu ketawa kan kita. Buta dia cakap. Kau nampak aku kotor, kau tak nampak yang dalam hati kau lebih kotor daripada dia aku lagi. Pernah satu ketika siapa waliullah tu, anjing tu duk tegur dia, anjing. Tu karamah dia. Kau nak lari daripada aku konon-konon sebab aku ni najis mughallazah, kata anjing tu. Kau sedar tak dalam hati kau tu ada dosa yang lebih jijik daripada diri aku ni? Kata anjing tu kepada wali dia tadi. Langsung taubat dia. Lepas tu dia nak follow anjing. Nak follow anjing. Anjing tu kata tak, kita tak boleh kawan. Kau lagi kotor daripada aku lagi. Ada kita nak macam tu. Sorry lah, kita ni jenis muji-muji saya ni jahat, tapi tak ada lah sampai macam tu, Ustaz. Nak lagi tu. Nak lagi. Kalau jenis duduk bawah sekali tak mau. Nak duduk bawah boleh, dengan syarat ada yang lebih bawah daripada kita lagi. Itu sifat kita. Saya ni ialah memang kita ni jahat, tapi dia lagi jahat. Dia jenis tu. Selagi tak buang ni tuan-tuan, jangan haraplah selamat. Apa maksud tawaduk? Merendah diri serendah-rendahnya. Tak ada orang lebih rendah dah daripada kita. Kita lah. Tak ada makhluk yang lebih rendah lagi melainkan kita lah. Pernah dulu waktu kita di mana adalah seorang guru tu, dia kata, kau jangan nak berasa kau lebih hebat, lebih mulia lah daripada anjing babi tu. Kau tak payahlah nak berasa. Depan-depan muka kita dia cakap macam tu. Kau tak payah nak berasa kau lebih baik daripada anjing babi tu. Mereka tu tak berakal, kau buat benda yang Allah benci. Tapi kau berakal, kau buat benda yang Allah larang. Kau lebih kotor daripada anjing babi lagi. Kita kalau ni kita boleh terima, tapi kalau kita jenis ada ego, itu tak boleh terima. Dia tetap akan rasa mulia juga. Boleh macam tu? Boleh? Sanggup? Nanti fikir dulu, Ustaz. Fikir dulu. Fikir dulu lah. Saya ni semayang ni, mengaji lagi, takkanlah jahat sampai macam tu sekali. Habislah, tak ada harapan tuan-tuan. Perasan ni lah, sungguh perasan ni lah, sengih-sengih je lah. Tak ada apa-apa lagi sebenarnya. Allah, ngaji tasawuf, jangan tak ngaji tasawuf baru tahu siapa kita. Hebat mana hebat mana. Najis mughallazah boleh cuci dengan air. Najis hati kita selagi tak taubat nasuhah, Allah tak bersihkan. Selagi tak cukup syarat taubat nasuhah tu, Allah tak cucikan dosa-dosa kita. Mana lagi berat? Berat lagi dosa kita daripada dosa anjing babi tu. Tak payah merasa hebat lah. Ni takluk qabdah. Nama kuliah terakhir, kena macam tu lah. Esok tuan-tuan, ingat arwah tu cakap itu. Tu kau perasan tak itu? Arwah tu masa last kuliah itu, kau ingat tak apa dia cakap? Arwah dah ni. Adalah kenangan ada. Betul lah arwah. Dia macam tahu-tahu dia nak mati hari tu. Dah keluar pula perkataan macam tu Dah, semua tu Allah tetap dah. Allah tetap dah tu. Rempat nak fikir kita yang pergi. Tak rempat nak fikir kita yang pergi.
Baik, yakni dalam genggaman kudrat. Jadi ingat, apa yang ada pada kita tu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggaman kudrat. Mana benda yang belum Allah ciptakan, makhluk yang belum Allah jadikan, makhluk yang belum Allah buat lagi, perkara-perkara yang belum datang pada kita, benda-benda yang belum kita terima lagi, itu namanya mungkin. Semuanya itu di dalam urusan Allah. Contohnya yang miskin, kaya itu tak ada pada dia. Yang maksiat, taat tak ada pada dia. Yang pendosa, taubat tu tak ada lagi pada dia. Itu mungkin, benda yang belum Allah ciptakan lagi. Jika Tuhan menghendaki akan dia, kalau Allah nak benda tu, nescaya menjadikan dia. Kalau Allah nak benda tu, kalau Allah nak ciptakan, maka benda-benda yang belum ada, yang belum dapat tadi, segala-galanya tadi, akan dijadikanlah oleh Allah. Contohnya orang miskin sekarang ni, kekayaan tu tak ada pada dia. Namanya mungkin. Maknanya kalau Allah nak bagi dia boleh jadi mewah, boleh jadi kaya serta-merta dengan kehendak Allah. Tu maksud dia. Yang kaya, dia tak ada sifat miskin. Sifat miskin tu mungkin bagi diri dia. Dia kaya sekarang, dia mewah sekarang. Maknanya miskin tu tak ada pada dia. Padahal miskin tu mungkin, betul? Maknanya kalau Allah nak jadikan, Allah nak bagi dia tu miskin, dia akan berubahlah serta-merta, akan diberi kemiskinan oleh Allah. Kalau Allah nak, akan jadilah benda. Jika Tuhan menghendaki akan dia, menjadikan akan dia. Macam kita ni, contohnya konon-konon lah kita ni taat, konon-konon kita ni taat. Maka maksiat pada diri kita tu mungkin. Sekarang ni kita duduk dalam taat, maksiat tu tak ada. Tapi maksiat itu mungkin kalau Allah nak jadikan maksiat tu pada diri kita, maka sekejap lagi kita akan jatuhlah dalam maksiat tu. Tu maksud dia. Mungkin ni jangan kita ingat maknanya manusia gitu. Segala-galanya tu mungkinlah. Segala-gala tu mungkinlah. Selain daripada Allah tu mungkinlah. Jika Tuhan menghendaki akan dia, saya menjadikan dia. Dan jika tidak menghendaki dengan dia, menjadikan dia, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Mana kalau Allah tak nak lagi, benda tu tak adalah semata-mata, tak adalah selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi kaya, tak adalah kekayaan tu selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala tak nak pilih dia jadi orang yang taat, duduklah dalam maksiat tu selama-lamanya. Boleh faham? Yang taat, kalau Allah Ta'ala tak nak balakan dia dengan maksiat, duduklah di dalam taat tu selama-lamanya. Begitulah. Tu namanya ta'alluq qabdah, namanya ta'alluq qabdah. Dan keempat, ta'alluq qabdah pula, namanya ta'alluq qabdah lagi, genggaman. Dalam genggaman Allah, maknanya dalam urusan Allah. Bukan Tuhan tu ada tangan yang menggenggam, bukan. Tuhan tak ada tangan. Tuhan tidak bertangan seperti makhluk. Walaupun dikatakan tangan yang tak serupa dengan tangan makhluk, tu semua sesat. Itu jangan ikut. Jaga baik. Ada jumpa tak tu guru ustazah ustaz macam tu? Ada tak ada? Kalau ada, jangan pakai. Pembohong itu membongak aja. Nampak macam pandai, sebenarnya dia tak pandai. Kalau dia pandai, dia sampaikan pahaman yang betul. Tuhan ada tangan, cuma tangannya tak sama. Tuhan ada muka Tuhan tak sama. Tuan-tuan pun angguk-angguk. Ya ke ustaz? Baru saya tahu macam tu yang ustaz seorang tu dia kata tak ada. Tu ustaz tu seorang tu dia kata Tuhan tak ada tangan, tak bertangan. Tapi ustaz ni kata ada tangan cuma tak serupa. Ni yang betulnya ni. Terlungkup hauk lah jawab. Ikutlah, ikut kalian lah. Kubur masing-masing dah. Kita pesan je. Buat kah kepala ikut kan. Esok jangan tanya kita pula besok. Itu bagi tu. Macam tu cerita dia. Jadi ta'alluq qabdah. Dengan makna makhluk yang telah ada ini. Ni makhluk yang dah ada ni. Kita ni, dan yang sedang ada pada kita ni, nikmat yang sedang ada pada diri kita sekarang ni. Apa nikmat yang ada pada kita sekarang? Tak boleh kira, betul? Nikmat
Udara lain, cahaya lain, gerak-geri lain, boleh mendengar lain, boleh melihat lain, akal boleh fikir. Itu nikmat lah tu. Sekarang ni yang sedang ada pada diri kita ni tak terkira, tak boleh kira. Mati, hidup balik pun tak boleh kira. Nikmat. Anak, bini, laki, pekerjaan, jawatan, itu nikmat Allah lagi ya tu yang ada pada kita ni sekarang ni. Perasan tak perasan? Ya. Semua tu Allah bagi tu ada pada kita. Pun benda-benda tu di dalam genggaman kudrat Allah. Jangan ingat kita mengaji ni kita punya. Allah punya. Allah punya. Allah bagi taufik supaya kita boleh ibadat, dapat kebajikan banyak. Allah bagi. Allah tolong. Padahal Allah tak wajib pun tolong kita. Allah nak bagi kita ni faedah, Allah nak bagi kita pahala, Allah nak bagi kita kesenangan, maka dibagi taufik untuk kita beribadat sebagai asbab boleh dapat kebajikan. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, kalau Allah nak kekalkan segala-gala yang sedang ada pada diri kita ni, kalau Allah nak kekalkan, akan bertahanlah benda ni selama-lamanya pada diri kita tu. Kalau yang sihat sekarang ni, Allah nak bagi dia sihat, sihat je lah. Kalau yang kaya, Allah nak kekalkan kaya dia, kaya lah dia. Begitu. Maka makhluk ini kekal lah. Makhluk ni makna apa saja yang dijadikan oleh Allah. Ingat tu, makhluk ni bukan manusia saja. Ni makhluk je manusia. Makhluk je manusia. Lain tak ada. Gerak-geri kita ni makhluk. Ni boleh bercakap ni makhluk. Boleh memandang ni makhluk. Boleh fikir ni makhluk. Waras ni makhluk. Perasaan kita makhluk. Maka makhluk ini kekallah dengan dia, dengan ada begini. Dan jika menghendaki Allah, ni yang kita nak kena takut ni. Ini yang kita nak kena takut ni. Jika menghendaki Allah akan meniada, dengan makna mematikan pula. Ni contoh nikmat hidup. Ni nikmat hidup ni. Kalau Allah nak cabut nyawa kita sekejap lagi, nescaya meniada akan dia. Nescaya Allah akan hilangkanlah nyawa kita tu. Allah akan cabutlah roh kita sekarang ni. Yang sihat, kalau Allah cabut nikmat jadi sakit serta merta. Yang melihat serta merta jadi buta. Yang mendengar serta merta jadi pekak. Yang waras serta merta jadi gila. Tiba-tiba kan cakap seseorang ni, kenapa pula ni? Aku jadi gila dah. Allah Maha Kuasa nak buat. Kita tak hebat. Antumul fuqara'u ilallah. Kita ni sentiasa bergantung, berhajat kepada Allah. Sebab tu Allah suruh kita taat dengan dia. Sebab tu Allah suruh kita taat dengan dia. Sebab kita ni sentiasa gantung dengan dia. Kalau dia tak tolong, masak kita nanti. Jangan berlagak sombong. Jangan berasa hebat dengan Tuhan. Allah suruh buat begini, kita tak nak buat, tu nama sombong lah tu. Allah suruh taat mak bapak, kita tak nak taat mak bapak, tu sombong lah tu, sombong dengan Allah. Allah perintah taat ibu bapa, kita lawan ibu bapa. Tu nak tunjuk berani tu, nak tunjuk berani dengan Tuhan. Betul tidak? Slow je. Dia nak kena tanya bang, nak kena tanya betul-betul. Sebab ada jenis tak nak jawab tu. Pada pandangan saya macam dia payah nak bagi jawapan. Takut kena atas kepala sendiri. Dia ngaji agama memang kena ketuk kepala sendirilah kita ni ngaji. Kalau pada suami pula Allah perintah suruh taat pada suami. Kita lawan suami, tak nak ikut semua arahan suami. Pilih-pilih. Yang selera dengan nafsu kita, kita ikut. Yang tak selera dengan nafsu kita, kita tak nak ikut. Maknanya lawan tak perintah Allah? Slow je. Lawan. Macam tak ikhlas je jawab. Lawan tak? Lawan. Lawan Ustaz.
Tak ikhlas je. Lawan Ustaz. Barulah nampak macam bersungguh. Lawan Ustaz. Ingat bila kita langgar perintah Allah, Allah suruh taat mak ayah, kita derhaka, makna kita lawan siapa sebenarnya tu? Kita lawan mak bapak ke lawan Tuhan? Lawan Tuhan. Allah suruh taat pada suami, kita derhaka pada suami. Lawan suami ke lawan Allah? Tahu tak apalah lah. Dah bagi tahu, dah faham tak apalah lah. Ingat makna bila kita derhaka suami, sebenarnya kita derhaka kepada Allah. Sebab kalau kita rasa derhaka dengan mak ayah, kita rasa beres lagi. Alah mak ayah makhluk, alah suami makhluk, tapi yang aku lawan itu Tuhan ni. Baru rasa takut sikit. Allah cabut nyawa aku nanti sekarang. Kena ingat je tu. Yang lelaki sebut lelaki lah, jangan disalahkan kita. Nampak tu. Dia sedang nunggu tu. Dia memang jenis tak puas hati buat-buat ni. Buat-buat ni dia memang jenis tak puas hati. Kita sebut lah kita juga Suami tak jalankan tanggungjawab yang Allah perintahkan atas isteri dia. Mana? Bagi nafkah. Nafkah apa? Tempat tinggal yang selayaknya, makan minum yang selayaknya, pakaian yang selayaknya, perbelanjaan yang sewajibnya lah. Bukan yang mandai-mandai bini buat. Faham ni bini-bini waktu kalau nak beli apa-apa kena tanya dulu suami. Jangan kita order 10, 15 parcel tiba-tiba datang suruh lelaki bayar. Itu tak wajib suami bayar tu. Saya nak pesan dengan untuk lelaki ni. Kalau ada bini kita macam tu, dia main order pandai-pandai dia, itu tanggungjawab dia. Kita tak berdosa tak bayar. Faham? Faham tak suami? Dia order, dia kecuali duit dia sendiri. Duit dia sendiri, dalam tangan dia ada RM500. Ikut dia kalau nak beli barang apa pun. Dia tak payah minta izin suami sebab duit dia. Makna dia nak beli apa pun boleh. Tapi bukan semestinya apa yang dibeli tu dia boleh guna dengan sewenang-wenangnya. Mentang-mentang guna duit dia. Nanti tuan-tuan dan ustaz ni nak baca kitab Muhimmah jangan tak hadir kitab tu. Ngaji kitab tu. Contoh kita orang perempuan, kita ada duit RM500. Ikut kita nak beli apa pun. Nak beli baju seksi, nak beli seluar ketat, ikutlah. Duit kita. Suami tak boleh larang dia nak beli sebab duit dia. Tapi suami wajib larang bila dia nak gunakan benda tu pada tempat yang tak sepatutnya. Awak beli baju ni berapa harga ni? Berlabuci daripada atas sampai ke bawah ni. Dia kata ikut saya, duit saya. Tak apalah awak beli duit awak saya ni kan miskin, saya tak mampu nak belikan awak baju berlabuci ni. Jadi awak beli tak apa. Tapi awak jangan pakai baju ni keluar daripada rumah. Situ isteri kena taat dia. Faham? Faham tidak isteri? Faham. Dia kata susah jadi bini ni. Semua tak boleh. Ada bukan kita yang mohon jawatan tu, Allah yang bagi, ya tak? Allah yang bagi jawatan tu. Kita terima je lah jawatan tu. Tapi kalau benda-benda yang bukan nak guna duit kita, nak guna duit laki, kena minta izin dulu. Awak saya nak beli ketam king crab lah. Dia tak bagi tahu lelaki dia main order je. King crab seekor RM800, RM400 seekor. Jangan main king crab yang besar tu. RM400 seekor. Lepas tu tiba-tiba awak saya dah order ni, nanti awak bayar. Tu tak boleh. Itu tanggungjawab dia. Kecuali dengan izin suami, tu suami yang wajib suami wajib bayar. Faham baik-baik bini-bini se-Malaysia. Jangan awak order gini-gini, beli luar daripada izin, lepas tu awak nak kata ini tak, awak wajib bayar. Tak, suami tak wajib bayar tu. Itu isteri yang wajib bayar. Kerana dia membeli tanpa izin suami. Kena sampai macam tu, macam tu lah. Kena macam tu lah. Dah undang-undang Allah bagi gitu, bukan undang-undang Persatuan Suami Malaysia buat dah. Ada.
Tak apalah, ni last kuliah boleh cakap. Minggu depan dia tak datang, lantaklah dia. Kemudian mana tadi? Kelima dah. Kelima dah. Ta'alluq tak apa, hari ni balik lambat sikit. Kuliah terakhir. Manalah tahu? Tu. Ta'alluq tanjizi hadis dengan makna meniadakan pula, yakni mematikan dia. Maksudnya bila Allah ambil balik benda yang sedang ada tadi, Allah ambil balik. Yang sihat diambil jadi sakit, yang sakit diambil jadi sihat, yang kaya diambil jadi miskin, yang miskin diambil jadi kaya, yang berhutang jadi diambil jadi orang yang bebas hutang. Itu namanya tanjizi kita kena beringat Allah boleh tukar apa-apa saja bila-bila masa yang Allah kehendak. Allah boleh tukar bila-bila. Jangan sombong kita. Jangan sombong kita. Kemudian yang keenamnya, boleh lagi tak ni? Kena berhenti dah. Habiskan sampai ke 8. Siapa kata sampai ke 8? Kejap lagi habis dah ni. Nak habis dah. Tuan-tuan nak pergi pasar, nak beli lauk, nak ini, nak itu nak berhenti dah. Yang keenamnya, ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah yakni selepas mati. Ni contoh mati. Makna benda yang Allah dah ambil tu, yang dah tak ada pada diri kita tu. Benda yang dah tak ada pada kita tu. Mungkin ini di dalam genggaman pula, masih lagi di dalam pentadbiran Allah. Bukan bermaksud bila Allah hilangkan nikmat tu Allah tak kuasa nak kembalikan. Yang contoh yang sihat sekarang ni dia jadi sakit. Makna kesihatan tu dah tak ada dah. Bukan bermaksud bila Allah dah cabut nikmat sihat itu Allah tak mampu nak bagi balik. Faham tak tu? Masih lagi di dalam genggaman Allah, masih lagi dalam urusan kekuasaan Allah lagi. Dalam mungkin lagi dalam qabdah Allah lagi. Jika menghendaki oleh Allah, maksudnya mengadakan pula dengan menghidupkan kembali. Maknanya kalau Allah nak hidupkan balik yang baru dimatikan tadi, dia baru dimatikan oleh Allah, selang 5 minit Allah nak jadikan hidup balik bagi diri dia, nescaya mengadakan dia. Maknanya nescaya Allah akan menjadikan hidup dia tadi, maka hiduplah dia. Tak payah nanti kiamat, tak payah nak nanti tiup sangkakala yang kedua, tak payah. Lepas kapan? Lepas semayang, hantar dekat kubur, dia bangun balik. Dia kata, jom balik tak jadi mati. Jomlah balik, kata dia. Tak mustahil lah. Pada akalnya tak mustahil, tapi pada adatnya, pada adat mustahil, pada akal harus. Akal boleh terima kalau Allah nak buat macam tu, tak ada masalah. Yang miskin tiba-tiba Allah jadikan dia kaya balik. Contoh, yang kaya tiba-tiba jadi miskin semula. Allah Maha Kuasa. Sebab tu kena ingat, kena takut, ya Allah, janganlah kau ambil balik nikmat ni. Janganlah kau ambil nikmat ni, ya Allah. Jangan kau tarik. Kalau kau tarik, tak ada siapa boleh menahan, ya Allah. Kena takut lah, kena takut. Kita ni pinjam semua. Laki pinjam, bini pinjam. Allah nak ambil tu laki kita bila-bila masa. Allah nak ambil bini kita bila-bila masa boleh. Lepas tu jangan sombong. Jangan sombong. Nikmat tu kena jaga lah. Terbaik bukan mana sempurna, betul? Tu laki kena sabar, tu laki. Tu laki. Kena sabar. Sabar sampai bila? Ya ke? Bukan sampai saya hilang sabarnya tu. Sampai bila Ustaz kita kena sabar Sampai kita hilang sabar ke? Sampai bila kita nak kena sabar ni? Sampai meninggal. Ini kalian kita ni dah terpedaya dengan kata-kata sabar ada tahap, sabar ada batasan, jangan sampai aku hilang sabar. Semua tu ajaran sesat, tuan-tuan. Sungguh ajaran sesat. Nabi tak kata sabar ni ada batasan. Sabar sampai mati. Ni sabar, jangan sampai saya hilang sabar Konon-konon betul lah tu. Konon-konon betul ke? Salah, ingat tu. Bila lain kali ada perasaan macam tu dalam hati, kalau jangan sampai aku hilang sabar, ingat tu benda salah.
Faham tak ni? Tak apalah dah faham. Takut tak faham. Kan ada yang buat tak faham? Sabar ni tak ada batasan. Sabar sampai mati. Bila sabar kita habis, contohnya hilang sabar, kita balas kejahatan tu dengan kejahatan, runtuhlah segala kebajikan kita. Tapi kalau dia sabar sampai mati, dia akan dapat faedah daripada sabar dia tu. Nampak tak? Dia kena sabarlah gitu. Lebih-lebih lagi yang namanya suami, kena sabar banyak-banyak. Memang nasib gitu-gitu dah. Sabar je. Sabarlah. Sabar je gitu. Sabar je. Sabar. Dah memang dia gitu dah. Sabar je lah suami. Sampai kita mati. Nanti dapat pahala kebajikan atas sabar kita tu. Sabar je. Tengok puak-puak dia tu, puak-puak. Tu. Dan saya mengadakan dia, dan jika menghendaki, siaplah Ustaz Nizam Belasar besok Kitab Muhimmah. Nanti saya nak DM Ustaz Nizam. Ustaz bagi keras sikit Ustaz. Gitu. Jangan bagi can Ustaz. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin dalam hal tiada selepas mati itu, maka kekalah akan dia dalam hal tiada. Tak hidupnya lah sampai bila-bila. Tak ada lah kebangkitan selepas mati kalau Allah tak kehendak. Tapi ikut janji Allah, hukum aradi kan kita dah belajar kan? Yang hidup pasti mati, yang mati nanti akan dihidupkan balik. Itu wajib lah tu, tilik kepada janji Allah, wajib kita ni akan hidup balik. Tapi kalau akal, mana boleh terima? Kalau Allah Ta'ala tak nak hidupkan kita lepas mati kita yang akan datang ni, tak nak dihidupkan balik sampai bila-bila, akal boleh terima. Tapi tak akan berlaku kerana Allah dah janji, yang mana Allah akan menghidupkan kembali untuk diberi balasan. Kalau buatnya baik atas dunia, dapatlah balasan yang baik. Kalau buat yang tak baik, dapatlah balasan yang tak baik. Yang ketujuh, betul tujuh? Ke-8 lah? Ketujuh. Takluk yang ketujuh, tanjizi hadis, yakni mengadakan pula dengan makna menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Ni waktu Allah menghidupkan tu. Tadi kata harus saja. Yang dah mati sekarang ni, contoh almarhumah yang dah meninggal dunia sekarang ni, yang duduk alam barzah sekarang ni, maka mereka itu di dalam genggaman Allah, mereka itu dalam urusan pentadbiran Allah. Kalau Allah tak kehendak mereka hidup, duduklah dalam keadaan mati itu selama-lamanya. Begitu. Tapi kalau Allah nak hidupkan dia, maka Allah akan hidupkan dia balik serta merta. Dengan makna menghidupkan kembali kemudian daripada mati itu. Andai kata berlaku demikian, itu namanya tanjizi hadis. Mudahnya tuan-tuan, bila sebut tanjizi hadis ni, bila Allah buat benda tu. Itu tanjizi hadis. Bila Allah buat benda tu, bila Allah jadikan benda tu, itu tanjizi hadis. Bila Allah jadikan, bila Allah ubah saja, tanjizi hadis lah. Ke-8-nya, yang terakhir, ta'alluq qabdah pula dengan makna mungkin selepas daripada hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Contohnya besok selepas ditiup sangkakala yang kedua, kita dihidupkan dan dihisap dan sebagainya. Yang syurga dah ke syurga, yang neraka wal'iyadzubillah dah masuk neraka dah, dengan azab masing-masing. Yang syurga dengan nikmat masing-masing. Jangan kita ingat waktu tu kita terlepas daripada Tuhan tak? Mentang-mentang dah masuk syurga, konon-konon lepas daripada Tuhan. Tak, kita tetap dalam pentadbiran Allah walaupun dalam syurga tu. Jika menghendaki ya Allah akan meniadakan pula, makna dengan mana Allah matikan balik walaupun dah duduk dalam syurga nak mati, maka meniada ya Allah akan dia tengah seronok-seronok makan buah-buahan macam raja dalam syurga tu, tiba-tiba mati dalam tu. Mana akal boleh akal boleh terima, sebab kita ni kok mana-mana pun kita ni tetap namanya mungkin, tetap namanya makhluk, bukan berubah jadi Tuhan dah. Bukan bermaksud nanti bila dah masuk syurga neraka, na'udzubillah, lepas dah daripada Allah dah, tak ada kena mengena, tak ada hubung langsung dah.
tetap kita dalam pentadbiran Allah. Dan jika menghendaki ia mengekalkan dia dalam hal ada selepas hidup kembali itu, itulah seperti yang Allah janji demikianlah. Bila dah mati, dah hidup balik, lepas tu takkan mati dah. Sampailah bila-bila hidup, semata-mata hidup. Kalau yang senang, senanglah hidupnya. Kalau yang azab, azablah hidupnya selepas mati. Jadi kita kena fikir, hidup kita ni sekarang ni sekejap je, sementara. Hidup yang sebenar-benar hidupnya lepas kita ni mati besok tu, tu yang sebenar-benarnya. Jadi pilihlah, kita nak seronok yang sekejap ke nak seronok yang selama-lamanya. Kita nak susah sekejap ke nak susah yang selama-lamanya. Fikirlah kita fikirlah masing-masing. Masing-masing diberi ilmu dan akal oleh Allah, pilihlah. Usaha ihtiyat, jangan salah bertawakal. Ada orang salah bertawakal, diserah bulat-bulat pada Tuhan. Katanya tawakal. Padahal Allah suruh kita usaha berubah jadi baik. Berubahlah usaha jadi baik. Macam kita usaha nak makan tu, tahu lapar, tahu pula usaha cari gini, buat gitu, masak gini, masak gitu, beli ni, beli tu. Tahu pula usaha. Samalah juga nak berubah jadi baik, kena usaha. Tak boleh berserah bulat-bulat pada Allah. Tunggulah, kalau Allah ubah aku jadi baik, jadilah baik. Itu Mu'tazilah Qadariyah, itu Mu'tazilah Jabariyah tu. Kita ahli sunnah tak? Kena usaha ikhtiar, cuba, belajar, amalkan, tak boleh cuba lagi. Itu nama usaha. Bukan peluk tubuh tunggu Allah ubah kita jadi baik. Kita kena usahalah. Itu salah tawakal tu. Tu bukan tawakal, tu kena hakal nama dia tu. Kena hakal kita. Tunggulah, aku tak naklah usaha. Nanti kalau Allah ubah aku jadi baik, baiklah aku. Kalau Allah ubah jadi hati baik, jadi hati baiklah. Itu Mu'tazilah. Serah bulat-bulat tanpa usaha. Tawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha. Cuma kita usaha tapi hati bergantung dengan Allah. Harap-harap, ya Allah, dengan usaha aku ni kau ubahlah aku ni jadi baik. Begitu. Tapi masalahnya usaha pun tak nak kita ni. Usaha pun tak mau. Takut jadi baik. Takut jadi baik, nanti orang lain untung. Ada juga macam tu. Takut nak berubah jadi baik. Kalau jadi baik nanti rugi lah. Untung lah orang yang jahat-jahat tu. Dia je boleh buat jahat, aku tak boleh balas. Rugi aku. Dia ada macam tu. Ada tuan-tuan. Ingat tak ada? Ada. Siapa? Kita lah. Siapa lagi? Takutlah nanti kalau aku berubah jadi baik, habis semua orang aku maafkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halus sangat dia punya permainan dia. Jangan main-main, halus sangat. Sebab tu kalau kita jahil, kita ingat benda tu betul. Aku kalau jadi baik nanti semua orang untung lah. Orang boleh dengki dengan aku, boleh hasad dengan aku, boleh tipu aku, boleh ni. Aku nak balas tak boleh. Rugi lah. Setan bisik, rugi nanti. Jangan jadi baik. Kalau nak jadi baik, jangan baik sangat. Kata dia. Baik berpada-pada. Tu pun sama dia tu. Ada buat baik berpada-pada lah. Buat baik terus sampai mati lah. Tengok Nabi SAW. Tengok macam mana Nabi buat baik dengan umat dia. Berpada-pada ke macam mana? Tak peduli. Umat balas macam mana, keji, maki, tuduh, hina, apa lagi? Nak bunuh, nak apa? Terus berbuat baik. Tak ada berpada-pada pun. Kita mandai buat fatwa sendiri. Itu nama fatwa setan. Fatwa setan tadi. Sabar, ada batasan. Tu fatwa setan. Buat baik, berpada-pada. Fatwa setan juga. Kita pun kawan ni ikut taat setia lagi. Rupa kena tipu selama ni. Dah buang jauh-jauh, humban dalam laut. Buat seterusnya terus buat baik. Bukan untuk siapa, untuk kita sendiri kan. Kita terus buat baik untuk siapa? Untuk orang ke untuk kita? Dah. Untuk kita lah. Jangan berhenti buat baik. Terus. Orang buat jahat tak apa, jangan kita buat jahat. Orang nak dengki tak apa, jangan kita dengki. Orang nak dendam tak apa, jangan kita dendam. Bila lagi? Puasa ni entah sampai tidak umur kita ni. Bila lagi ni?
Tak ada untungnya pun. Tak ada untungnya. Kita belajar dah tahu, cuba amalkan. Minta tolong, ya Allah bagi aku taufik, aku nak jadi baik ya Allah. Tak pernah minta macam tu masalahnya. Takut Allah kabul. Doa lain minta, tapi yang tu tak nak, nanti kalau Allah kabul aku jadi baik pula. Oh, ada juga macam tu, ya Allah. Ada tuan-tuan. Bukan tak ada tu, dalam hati kita lintas datang setan bisik, was-was. Yang ni doa ni jangan. Kang kabul kang. Kalau Tuhan kabul kau jadi baik kang, nak untung orang lain. Dah kau tak ada peluang dapat balasan. Nanti kan kalau kau buat baik, orang suka hati pijak-pijak kepala kau. Jangan jadi baik sangat. Berpada-pada. Kita kata okey. Kita pun okey. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terus buat baik, orang pijak kepala dia, orang ludah dia, orang maki dia, orang paling najis pada dia. Terus buat baik. Malah buat lebih baik lagi kepada musuh-musuh dia. Siapa tiru dia, selamat. Siapa nak tahu akhlak macam ni? Kita ada masalah. Ustaz, saya ni ada masalah lah. Orang suka buat benda tak baik lah atas saya. Macam mana saya nak buat? Buat baik lah. Tiru akhlak Rasul. Tu dia jawapan dia. Situ dah jawapan semua ada pada Rasulullah SAW. Baik laki, baik perempuan, itu saja jawapannya. Semua ada pada Rasulullah. Tak ada jawapan lain yang lebih bernas daripada itu dah. Itulah macam mana Nabi ajar dengan apa yang disebut, yang dilarang, dan tingkah laku dia, itulah yang terpaling betul, itulah yang terpaling benar sekali. Kan? Bukankah Rasul bersifat benar? Betul? Benar dalam segala hal. Perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya benar. Jadi kalau kita ikut tadi, garanti selamat lah. Sebab buat benda benar. Yang kata buat baik berpada-pada tadi, itu bukan Rasul tak buat macam tu. Tapi bila kita nak buat baik berpada-pada tadi, kita tak dapatlah seperti mana yang Allah janji. Sabar ada batasan. Rasul tak buat macam tu. Kita mandai-mandai ikut nafsu kita. Dah nak habis dah. Mana tadi? Ini dah dia, dah habis dah. Ia mengekalkan dalam hal ada selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia atas halnya. Itulah yang Allah janji besok dah duduk dalam syurga, duduklah selama-lamanya. Ambillah balasan baik, berehatlah dari sebarang jenis kesusahan, kepenatan, stres dan macam-macam lagi atas dunia. Sekarang kau berehatlah. Duduklah berseronok zahir batinnya selama-lamanya, tanpa ada sebarang halangan, tanpa ada sebarang dugaan. Duduklah bermewah-mewah, bersedap-sedap, berseronok-seronoknya selama-lamanya, berehat serehat-rehatnya besok. Siapa nak, daripada sekarang lah kena usaha. Segala kesusahan, segala kepayahan, segala masalah, segala bala akan berhenti setakat kita mati. Mati aja berhentilah segala jenis kesusahan yang bangsa dunia lah. Kalau kita betul caranya. Kalau salah cara hidup, mati tadi menjadi asbab akan bertambah kesusahan kita selepas daripada itu, dan kesusahan itu tak akan berhenti sampai bila-bila. Ingat baik-baik. Kita ni dah lah susah dalam macam-macam masalah atas dunia ni. Kalau salah cara kita lalui benda ni, lepas mati besok akan jumpa benda yang lebih dahsyat, susah daripada apa yang kita dah alami sekarang. Inilah dia 8 ta'alluq bagi sifat kudrat atas jalan tafsir. Saya baca habis saya baca habis. Minggu depan saya janji saya tak datang. Inilah 8 ta'alluq bagi kudrat atas jalan tafsir, dan mengetahui segala ta'alluq yang tersebut itu tidaklah wajib, tetapi mengetahui akan ta'alluq itu sangat bagus. Sangat bagus. Bila kita tahu, belajar ta'alluq tadi, baru kita sedar yang kita ni, yang nama makhluk, yang nama alam ni, tak boleh terlepas walau sedetik pun daripada pentadbiran Allah. Kena ingat selalu tu. Kok mana pun kita berada, waktu mana, tempat mana, negeri mana, negara mana, alam mana, tetap duduk di dalam pentadbiran Allah. Yang senang, yang susah, yang sakit, yang taat, yang maksiat, sama je. Tu faedah dia. Supaya kita sedar, aku ni tak boleh terlepas daripada Tuhan. Walaupun orang yang tak percaya adanya Tuhan, tetap hakikatnya dia duduk dalam urusan Allah Ta'ala juga. Bermula dalil atas Allah Ta'ala ada kudrat dan tidak lemah itu ialah kita fikir jikalau tidak ada di Allah Ta'ala kudrat, tentulah Allah Ta'ala lemah. Mana akal kita fikir kalau Allah tak kuasa, maknanya Allah
lemah. Maka jika lemah ia, kalau Allah tu bersifat lemah, tidak menjadi ia Allah, makna tidak menciptakan ia Allah akan makhluk ini. Dan iaitu Allah tidak menciptakan makhluk ini batil, salah, karut, bohong, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita sendiri dan menyaksikan adanya makhluk. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah Allah Ta'ala tu. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Menjadi, makna menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia Allah. Mana apa yang dia nak dia buat, bukan Allah buat apa yang kita nak. Apa yang Allah nak Allah buat, bukan Allah buat apa yang kita nak. Kita nak, tapi Allah tak nak benda tu, taknya jadi, taknya berlaku, Allah takkan buat. Jadi kita yang nak kena akur dengan kehendak Allah. Selagi kita tak akur, selagi tu kita dibenci oleh Allah. Selagi kita tak akur dengan apa yang Allah tentukan atas diri kita, selagi itulah Allah takkan terima kita sebagai hamba dia. Nak Allah terima kita sebagai hamba dia, kena akur dengan segala-gala yang diaturkan atas diri kita. Kena terima, kena redha dengan qada dan qadar, kena sentiasa sangka baik dengan Allah, bahawasanya ada hikmah di atas segala kesusahan, kepayahan, bala, ujian dan macam-macam lagi. Pasti ada hikmah, mesti ada benda baik yang Allah nak bagi kepada kita, sebab Allah tu Tuhan yang maha baik. Dia tak pernah buat zalim. Sebab tu Allah bagi kita ujian macam-macam, supaya dengan sebab sabar tadi yang tidak berkesudahan tadi, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kita ni banyak dosa. Jadi di antara cara Allah nak ampunkan dosa kita, Allah bagi ujian supaya kita sabar. Dengan sabar tu menjadi penghapus dosa, supaya besok bila kita mati tak ada dosa dah bawa dah. Sebab apa? Sebab sabar dia tu. Tapi kalau ada batasan, kalau ada batasan, habislah. Tak dapatlah kelebihan tadi. Jadi di antara cara Allah nak cuci kita ni daripada dosa, Allah bagi ujian yang berat-berat supaya kita sabar. Kerana dengan sabar itu menghapus dosa. Kena fahamlah hikmah dia tu, barulah kita seronok nak sabar. Kalau sabar semata-mata sabar tanpa ilmu, tu yang kita kata sabar ada batasan tu. Tapi kalau kita tahu hikmah sabar ni, dengan aku sabar, besok Allah cuci segala dosa-dosa aku, sehingga bila aku mati besok tak ada dosa dah, sebab sabar tadi tu. Kalau macam tu, kena sabarlah. Kalau aku nak mati tak nak bawa dosa, aku kena sabar ke mana-mana pun. Kena faham hikmah dia. Itu di antara hikmah yang Allah dah bagi tahu. Ujian yang Allah bagi itu supaya nak buka peluang sabar. Dengan sabar itu menghapuskan dosa-dosa. Kita ni banyak dosa, nak minta ampun malas. Maka Allah jadikan asbab supaya kita bersabar, dan Allah nak cuci dosa-dosa kita supaya bila mati besok hambanya bersih daripada dosa. Sebab apa? Sabar. Boleh faham Jadi insya-Allah mintalah pada Allah, ya Allah bagi aku kesabaran. Kan kita tak ada apa-apa. Ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, sentiasa sabar dalam segala hal, ya Allah. Ini pun tak nak minta juga, takut jadi orang sabar nanti orang lain untung. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Maksud sesuatu ni apa? Perkara hati-hati bila jumpa ayat ni mana-mana Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ingat, tiap-tiap sesuatu perkara mungkin, yang wajib, yang mustahil tak masuk. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah SWT menjadikan makhluk ini, dan ianya Allah ada sifat kudrat. Ia artinya sifat berkuasa, tidak lemah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah tandalah besar-besar tu di tarikh tu. Bila jumpa balik ni bang? Lepas raya haji. Mana tahu lepas raya haji Ustaz Nizam mula kelas bila? Minggu depan lah? Baguslah, bagus. Ngaji sungguh-sungguh.
Terima kasih lah kita Ustaz Nizam tu, luangkan masa nak bagi kita ilmu. Ambil selagi boleh ambil, jangan buang masa. Gunakan saki baki umur kita yang tinggal ngaji sungguh-sungguh, dan tadi niat yang paling penting, jaga niat kita, betulkan niat kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada hari ini, mudah-mudahan sekalian yang hadir kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah tiada, anak isteri kita semuanya tak terkecuali, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baru, yang lama, tak peduli siapa pun, muslimin muslimat. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, diberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk membersihkan hati kita dari sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberi kebajikan oleh Allah dan disampaikan pahalanya kepada ibu bapa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan ampun maaf banyak-banyaklah pada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang saya kasihi, yang saya hormati, yang dah lama datang, yang dah lama kenal, dia tahulah macam mana saya ni macam ni lah. Yang tahu-tahulah macam ni lah saya, tapi bukan ada niat apa-apa tuan-tuan, tidak. Kalian orang-orang yang istimewa yang Allah pilih, alhamdulillah. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah kerana memilih kita, kerana tidak melupakan kita, diletakkan kita dalam satu majlis, yakni majlis ilmu, yang mana di situlah Allah akan mencurahkan sebanyak-banyaknya hidayah, petunjuk-petunjuk yang menjadi pedoman sebenarnya untuk kita jadikan pedoman dan pedoman supaya selamat kaki kita melangkah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta maaf banyak-banyaklah. Anda kata ada salah silap, terkasar bahasa, tersinggung, itu kelemahan saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya minta ampun maaf. Tak lupa anak bini saya. Andai kata ada kelakuan mereka juga yang menyinggung perasaan tuan-tuan semuanya, saya minta ampun maaflah daripada pihak mereka lah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan sekadar hari ini, sayalah harap-harap diberi rezeki lagi oleh Allah untuk bertemu, mengambil barakah daripada kalian ni, orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan insya-Allah saya ucapkan selamat menjalani ibadat berpuasa dan pengajian seterusnya, dan selamat hari raya. Nak ucap siap-siap lah. Manalah tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa iyyakum. Sudi. Lewat pakcik, minta maaf pakcik Lewat pakcik, lewat. Jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Masih pakcik. Minta maaf pakcik. Sama-sama kita, sama-sama. Barakallah. Minta maaf banyak-banyak pakcik. Minta maaf pakcik. Jumpa lagi. Minta maaf pakcik. Doakan saya pakcik. Jumpa lagi. Selamat puasa. Selamat puasa insya-Allah bang. Terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Insya-Allah. Insya-Allah. Bang, jumpa lagi bang. Minta maaf bang. Saya lah minta maaf bang. Saya salah pakcik. Jumpa lagi. Lewat lagi. Semua lupa. Iya ke? Tak apa. Insya-Allah pakcik. Jazakumullah khair. Masih. Jumpa lagi pakcik. Minta maaf banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi sama pakcik. Saya bang. Sama-sama insya-Allah. Tuan, jumpa lagi tuan. Jumpa lagi. Minta maaf banyak bang. Jumpa lagi insya-Allah. Saya pun jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullah khair.
Terima Saya pakcik, doakan saya. Selamat puasa. kasih. Selamat puasa. Selamat pakcik. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Cik. Doakan saya. Jumpa lagi. Insya-Allah. Mana geng kita? Geng kita ada? InsyaAllah. Dia tak datang? Datang. Mana pergi? Salam dia orang banyak. Jumpa lagi. Minta maaf. Allahu. Ya kak. Saya nak tanya nak, boleh tahu tak tips mancing? Hah? Yang saya kata, anak saya suka mancing. Ya, nanti DM saya lah. Nanti DM saya. Ada nombor WhatsApp saya tak? Ambil sekarang. Nanti saya bagi. 013 627 627 jap 9673 nanti WhatsApp saya insya-Allah. Sama-sama. Ya kak. Ya. Tanyalah. Kan Ustaz kata kita ni sebagai isteri kan semua apa lebih baik kita dengar apa yang suami kita ni kan. Okey. Aku dengar kehendak dia semua. Ya. Wajib kita dengar. Tapi satu saya nak tanya dalam pelajaran anak ni sekarang, Pelajaran? sekolah anak. Mhm. Kita ni mau kepada agama, nak hantar anak kita kepada belajar agama. Baik. Tapi Masih kak. suami ni dia tak mahu. Jadi kalau kita ingkar kata pada yang ini, Kita nasihat. Kita sebagai isteri, maknanya sebagai penasihat lah. tapi dia tak boleh nak dengar, dia tak mahu dan dia tak nak kita buka cerita ni lagi. Macam mana tadi ulang balik masalah dia sekarang ni? Contohnya, Kita nak hantar anak kita nak hantar anak kita belajar agama. Belajar agama kan, bidang agama, kepada agama, belajar macam Quran ni. Tapi Suami tak setuju? dia tak mahu, dia nak hantar ke sekolah menengah, Ya. sekolah menengah biasa. Dekat sini kita ingkar dah dekat dia. Maknanya kita ingkar dengan hati kita serta kita redha dengan terima kasih makcik. Serta kita redha dengan keputusan dia. Maknanya kita tak boleh nak lawan tu. Itu makna tugasan kita sebagai isteri penasihat tadi selesai. Macam kita tetap nak hantarkan dia, dia boleh. Maknanya kalau suami tak setuju kita kena aku lah macam tu. Nanti kita nak hantarkan anak kita ke sekolah biasa. Kena aku dengan suami tadi. Kan? Ah. Tapi sedangkan kita tahu dah kalau kita ikut kata dia menghantar sekolah biasa, memang kita tahu dah keburukan pada anak kita tu dengan membiarkan dia tanpa dan lalai sampai tidak dibawa kepada jalan agama. Kita rasa macam mana? Sebab tu tadi saya kata itu tanggungjawab suami tu. Mana kalau dia ingkar, contoh macam dia tak semayang lah, kita suruh dia solat dia tak nak, kita suruh dia mengaji dia tak mau, itu urusan dia dengan Allah. Kita sebagai isteri, sebagai penasihat dia lepas dah tanggungjawab kita. Maknanya kalau kita lawan contohnya, takut nanti jadi maknanya jadi kemurkaan. Kecuali contohnya kita nak suruh anak kita semayang, itu suami kita melarang kita daripada membuat benda yang wajib. Itu baru ada peluang untuk kita nak bertegas. Tapi kalau dalam bentuk macam tu masih lagi ada keharusan, makna anak kita masih lagi ada peluang nak belajar. Contohnya lah, selepas daripada sekolah biasa tu, makna kita boleh bawa anak kita belajar agama, makna benda tu belum ni lagi. Saya sekarang ni dah Betul. dah pakaian-pakaian. Saya faham tu, saya faham Tapi tu. bila kat sini dia tak macam tu, bila kita cakap kita tak boleh, kita kata kita bagilah peluang anak belajar agama. Maknanya bincang elok-elok lah. Tapi kalau tak ni juga kita terpaksa akur lah. Dia dah macam tutup cerita dia. Yalah, Dia tak mau lagi. So maknanya kita macam dah mengikut kehendak kita kan. Tak apa, terpaksa akur. Dan maknanya keputusan dia sekarang, dia setuju ke tak setuju? Hantar anak sekolah agama tadi? Macam dia macam Terpaksa? mengikut kehendak Tak kita apalah. kan. Tak apa, nanti maknanya di masa yang lain pujuk maknanya. Cakap elok-elok lah. Dia tak boleh dah. Dia InsyaAllah. tak buka cerita lagi, tutup. Dia kata. InsyaAllah, Dia doa. macam redha kata dia, Doa tutup banyak-banyak. tapi Doa banyak-banyak lah. Doa banyak-banyak. Tu je. Doa banyak-banyak. Sebab saya fikir kalau kita teruskan lagi 5 tahun lagi saya akan membiarkan anak saya Betul. dengan kehidupan Masih, Kak? dia yang Masih, Kak? yang Jazakumullah khair. Jumpa lagi Kak ya. Sama-sama doa insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. maknanya kita macam membiarkan anak kita, Ya, kita betul. dah tahu kan kehidupan dia tengok TV, main handphone. Betul. Maknanya dan pergi sembahyang pun tidak pernah diajar oleh bapa. Jadi saya rasa 5 tahun untuk dia membesar, saya dah rasa rugi. Nampak mudarat, Kan? mudarat.
Usahalah, maknanya doa usaha buat yang terbaik, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu alam. Sabar banyaklah. Suami yang baik untuk isteri yang baik, itu kaedah asal. Tapi ada tempat-tempat yang Kak. Macam mana Kak? Sama-sama Kak. Doa saya banyak-banyak, murah rezeki. Selamat mengaji, teruskan mengaji sungguh-sungguh. Saya minta maaf banyak-banyak, ada salah silap kata-kata apa benda tu, nak seronok-seronok je, tak ada niat apa. Amin, insya-Allah. Sama-sama terus ngaji, betulkan niat, ngaji sungguh-sungguh. Selamat mengaji, insya-Allah. Sama-sama. Kan saya keluar dengan husband saya. Masya-Allah. Tu saya cakap, Hadiah hari raya dah dapat awal. Kak, terima kasih Kak. Jazakumullah khair. Sama-sama. Doakan saya juga selamat mengaji. Sihat afiat. Apa tu? aduh. Masya-Allah. Terima kasih. Macam mana tadi seorang satu? Oh. Baik. Terima kasih. Baik. Untuk nasi saya buat macam tu. Oh. Jazakallah khairah. Masih Kak. Boleh Kak? Jazakumullah khair. Terima kasih banyak-banyak, doakan saya. Jumpa lagi, selamat mengaji. Ya. Selamat mengaji. Takut tak perasan. Boleh. Terima kasih. Kirim salam dengan suami. InsyaAllah. Okey. Ustaz doa lah. Kita orang ni macam Ustaz doakan anak menantu. InsyaAllah sentiasa doa. Masih dia tak ada. Jelas minta. Baik. Boleh insya-Allah. Kirim salam dengan suami. Nanti ada masa jumpa dia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tak minum ke bang? Abang tak minum ke? Mana? Minum. Abang pun sampai lupa nak minum. Kak, sihat Kak Alhamdulillah. Bagus audio ni, semangat ni Haji. Sampai bila? Sampai berapa Ramadan ni? Tutup sampai bila? 28. Sampai Ramadan ke berapa baru cuti rumah ngaji ni? Selalunya Seminggu sebelum. Mana malam ada kelas juga? Saya tolong bawa je budak bukan saya. Apa benda ni? Ya Allah. surau Ustaz Nizam buat kelas dekat surau Al-Kamar kat sini. Alam. Ni nasi biryani kambing dua. Nasib. Masya Allah. Saya cakap olok-olok je. Dah jumpa Ustaz tak jumpa malam ni Alhamdulillah. Tak disahkan tak malam ni Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ingat tak ingat Ustaz nak makan nasi biryani. Saya cakap main-main je. Orang alim Allah mudahkan Ustaz. La haula wala quwwata. Sudah. Ada. Bagi dia. Sini bagi dia. Makan berdamai. Ni makan berdamai dengan Kakak orang apa nanti dia risau. Ustaz Nizam dia Ustaz dia kata cik tak nak makan yang dulu saya diri sama. Oh, nanti saya nak minta apa lah. Alamak. Tak ada dah makcik. Saya saja suka menyakat je. Ya, insya-Allah. Masya-Allah, jazakumullah khair. Sampai pagi. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Allah, orang cakap main-main aja. Main-main tapi betul. Ustaz Raof dia kata apa? Saya suka ngajar pakcik-makcik. Ada je makan. Kalau saya pakcik-makcik tak ada makan. Pakcik dia ajak pergi kedai kopi. Ustaz, masih Sama-sama Kak. Sama-sama lah. Doakan saya. tergabung. Cakap kat dalam terseloroh. Mana? Yang mana? Ustaz minta. Nanti nak makan biryani kambing. Habis orang terseloroh cakap, amboi. Tak ada masalah kita. Tak ada masalah kita, insya-Allah. Spontan je cakap. Alah, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Jaga Ustaz. Saja dia nak berseronok-seronok dengan murid-murid. Dia nak seronok-seronok dengan murid-murid. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala. Saya tak ada gimana ni, rumah ngaji ni dia orang cuti. Pengerusi rumah ngaji Melaka ni dia balik sini, jadi dia nak ambil peluang
dia cuti sini, dia nak mengajar sini lah sehingga Ramadan nanti. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar dekat sini dapat cuti lah. Dapat cuti lah buat sementara. Nanti lepas raya sambung balik, insya-Allah. Bukan berhenti terus. Bukan berhenti terus dah. Berehat. Diberi rehat. Kelas tempat lain macam biasa. Kat sini je rumah ngaji ni. Saya lah, ustaz-ustaz lain ada kelas macam biasa. Ustaz-ustaz lain ada kelas macam biasa dekat sini. Saya je. Ustaz Nizam. Mulai bila bang? Besok siapa besok? Besok Ustaz Raub ada lagi lah. Ustaz Amir ada lagi. Last minggu ni lah maknanya. Sini minggu depan tu dah start Ustaz Nizam lah. Pagi Jasin 9.30 sini. Baguslah. Ada masa peluang ngaji banyak-banyak ni ngaji lah. Antara dia sihat no. Kan? La haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah kalian semua ni, semoga kalian semua sihat, afiat. Okeylah. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Hari ni kuliah Zuhur rasanya tak ada hari ni. Ustaz Abdul Rashid. Ada Ustaz Abdul Rashid? Ada. Masih lagi. Ni ada sahabat kita tanya. Dia masih lagi, dia sebulan sekali. Hari apa? Sebulan sekali? Minggu akhir lah. Minggu keempat lah. Sabtu minggu keempat. Ataupun minggu kelima lah. Kalau ada minggu lima, minggu lima memang tak ada Mana minggu keempat lah. Setiap minggu keempat kelas terima kasih susu raya. Maknanya minggu keempat. Ustaz apa? Abdul Rashid dia ngajar kita apa? Umul Bahari. Umul Barahin kot. Kitab tauhid Kitab tauhid juga kan? Umul Barahin lah. Setiap minggu keempat Ustaz Abdul Rashid. Saya pun tak kenal Ustaz Abdul Rashid. Saya tak kenal Ustaz Abdul Rashid. Saya tak kenal Ustaz ramai-ramai. Saya ramai tak kenal Ustaz. Dia nasihat Al-Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Bagus. Bapa Baba Abdul Rashid lah. Okey, tahulah, kenal lah. Alhamdulillah. Okey, kita kelas Zuhur tak ada hari ni. Kelas Zuhur saya tak adalah. Kelas ustaz-ustaz lain ada. Bolehlah kalian ngaji. Saya nak makan ni. Ada makcik ni dia bagi sarapan Kebetulan tadi pun tak sempat nak sarapan. Bolehlah saya sarapan. Okey, saya nak end live nanti kang Pali. Tak ada makan-makan ke Pali? Ni nak makan lah ni Pali, tapi tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk Pali. Saya makan dulu Jumpa lagi. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah. Menekun mengajar, yang belajar datang tu dia kena menekun belajar. Sebab kalau bayar saya tak fikir lagi benda tu. Cuma once saya dah mula maknanya beri komitmen di sana, kena ingat juga kuliah-kuliah kat KL ni banyak yang akan saya tinggalkan. Jadi bila saya berkorban, saya nak juga orang yang lain berkorban sama lah. Saya tak nak orang datang main-main, tak nak. Saya nak biar kita ni habis. Contoh tauhid kan, tauhid bukan satu kitab. Mungkin tauhid tu ada 2-3 kitab. Ada risalah tauhid, ada aqidatul awam, ada beberapa fiqh, mungkin ada 2-3 kitab. Tasawuf mungkin ada 2-3 kitab. Jadi maknanya biar silibus tu tersusun. Sebab tu saya sedang memikirkan silibus itu biar dia sesuai sangat
Kita tak nak dia berat sangat, sebab kita bukan mengajar universiti kan. Kalau berat sangat nanti peraja dia tak boleh nak ikut. Jangan longgar sangat sampai ada orang yang mungkin dah belajar di tempat-tempat lain, dia merasakan silibus rendah. Kena study, bukan main-main. Kalau pelajar senang je, semua sama. Terima kasih sahabat-sahabat. Dia ustaz macam mana? Macam mana? Kalau orang nak pergi sana, orang tua-tua pun pergi kan? Boleh. Jadi maknanya kalau siapa nak kalau ada kosong, maksudnya orang yang datang kerana nak belajar, duduklah di situ sampai habis pengajian. Tapi kalau orang yang dekat ataupun orang jauh sekalipun datang kemudian dia balik petang, boleh juga. Dia tidak menetap, tapi jauh lah kan. Ya, nak Ulang alik jauh, bagi orang jauh. Tapi saya ni orang tua yang duduk situ tu tak nak belajar makan minum dia macam mana? Setiap pondok dia ada ni, dia punya dia punya kitchen set dia. Tetapi yang tak nak masak, dia boleh bayar dekat kantin, dekat kafe. Kafe akan masak, dia cuma ambil je makanan. Dia cuma ambil saja. Dia bayarlah pada kafe. Dia cuma ambil saja makanan dia. Kalau tengok pada rumah contoh tu kan, saya buat cantik dia punya kitchen set, dia punya apa dia cantik lah kan. Kalau dia nak masak kan. Satu unit berapa ribu? Satu unit tu ada yang, terima kasih. Yang beli akan dapat packaging yang macam ni. So siapa yang belum dapatkan boleh dapatkan segera. Dan siapa yang beli nak buka packaging tu, saya minta mohon untuk sahabat-sahabat ambil gambar ke ataupun buat video ke, dan letak dalam TikTok, letaklah ni. Kena